Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menerangkan subtopik 7.2 graf laju melawan masa bagi matematik tingkatan 4 KSSM. Standard pembelajaran yang pertama ialah melukis graf laju melawan masa. Okey, cikgu kenalkan ini graf laju melawan masa. Nak kenal dia senang saja, paksi Y dia laju. Jadi paksi Y laju, paksi X dia adalah masa. Okey, jadi kita lihat penerangan. Penerangan yang pertama, paksi mencancang mewakili laju suatu gerakan. Okey, jadi ini paksi mencancang, dia mewakili laju. Paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Okey, jadi ini paksi mengufuk, paksi X, dia mewakili masa. Akhir sekali, kecerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa iaitu kecutan. Okey, jadi awak lihat graf warna pink ni, dia condong ke kanan, maknanya kecerunan dia positif. Bila kecerunan positif, kita kata dia mengalami pecutan. Okey. Kecerunan juga membawa maksud kadar perubahan laju yang berlaku bagi sesuatu gerakan. Okey, jadi kita pergi contoh 11, muka surat 196 buku teks. Soalan, kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T. Dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per jam dan T ialah masa dalam jam. Lukis satu graf laju melawan masa yang mewakili pendaratan kapal terbang tersebut untuk tempoh 0 hingga 0.5. Okey, jadi dekat sini cikgu dah keluarkan tabel dia. Dan yang penting ialah persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T. Okey, jadi fahamkan soalan. Soalan minta kita lukiskan graf laju melawan masa. Tetapi soalan tak beri kita data untuk kita plotkan. Okey, jadi bila situasi ni muncul, dia mesti ada kaitan dengan persamaan yang dia bagi. Okey, jadi cikgu salin dulu persamaan tu. V sama dengan 800 tolak 1600 T. Okey, jadi ni persamaan. Okey, nilai T tu, masa tu daripada 0 sehingga 0.5. Okey, jadi kita akan guna julat yang dia bagi ni untuk isi masa. Awak boleh pilih apa-apa nilai daripada 0 hingga 0.5 ni. Okey, jadi cikgu ambil 0 dengan 0.5 terus sajalah. Jadi cikgu ambil paling rendah dan paling tinggi. Okey. Sekarang bila kita dapat nilai T tersebut, saya akan gantikan nilai T di sini supaya saya dapat nilai laju dia. Okay, jadi apabila T sama dengan 0, V sama dengan 800 tolak 1600 didarabkan dengan 0, cikgu dapat 800. Jadi saya isi pada jadual. Okey, kemudian T, apabila T sama dengan 0.5, V sama dengan 800 tolak 1600 didarabkan dengan 0.5. Okey, jadi cikgu dapat nilai dia adalah 0. Jadi cikgu pun isi. Okey, jadi cantik. Kita dah dapat dua koordinat di sini. 800, 0.5, 0. Okey, jadi terus plotkan pada graf. Okey, jadi step pertama untuk lukis graf, kita mestilah tentukan skala dia. Jadi kita nak tentukan skala dia. Untuk masa, dia akan duduk paksi X. Dan untuk laju, dia akan duduk paksi Y. Untuk paksi X, dia daripada 0 hingga 0.5. Awak tentukan sendiri awak nak lukis guna berapa kotak untuk satu unit. Okey, jadi cikgu nak guna 2 kotak 0.1. Jadi 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Jadi saya pun tuliskan nilai dia. 0.1, 2 kotak, 0.2, 2 kotak, 0.3, 0.4 dan akhir sekali 0.5. Ini paksi X mewakili masa dalam unit jam. Okey, seterusnya paksi Y. Paling sikit nilai dia 0, paling tinggi 800. Okey, jadi cikgu rasa cikgu nak pakai 2 kotak 200.
200, 400, 600, 800. Jawapan awak tak semestinya sama dengan cikgu. Graf awak mungkin jadi lebih lebar ke apa ke, bergantung kepada skala yang awak gunakan. Selagi skala awak seragam, jawapan awak betul. Okey, jadi untuk Pak CY, tulis laju dalam unit dia kilometer per jam. Okey, kemudian dah dapat nilai, kita plotkan dia. Yang pertama, sifar 800. Sifar 800, ini kedudukan dia. Okey, pangkahkan. Kemudian, sifar 0.5 sifar, di sini kedudukan dia. Jadi, cikgu dapat dua koordinat. Okay, jadi macam biasa, dua koordinat sahaja dah cukup untuk lukis garis lurus. Sambungkan kedua-dua titik tersebut dengan menggunakan pembaris. Selepas disambungkan, terhasillah garis lurus seperti ini. Garis lurus ni akan melalui kedua-dua titik yang kita plot tadi. Gariskan panjang-panjang, dah siap. Inilah melukis graf laju melawan masa. Laju melawan masa. Okey, kita akan masuk standard pembelajaran kedua dalam video ini, iaitu membuat perkaitan antara luas di bawah graf, laju melawan masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Okey, jadi dekat sini ada dua poin utama, iaitu kita nak buat perkaitan antara luas di bawah graf dengan jarak, kemudian kita akan menentukan jarak. Kita akan kira jarak dia berapa. Okey, jadi apakah kaitan antara luas di bawah graf, laju melawan masa dengan jarak dilalui? Okey, jadi ini perkaitan dia yang cikgu highlightkan warna kuning ni. Untuk graf laju melawan masa, macam cikgu cakap tadi, graf laju melawan masa, Pak CY dia mesti laju, Pak CX dia masa. Untuk graf laju melawan masa, jarak ialah luas bawah graf. Jadi dekat sini kita dapat simpulkan untuk graf laju melawan masa, nak kira jarak, awak kira sahaja luas di bawah graf dia. Okey, jadi katakan cikgu lukis satu graf kat sini. Graf ni bentuk segitiga kan? Okey, macam mana nak kira jarak? Nak kira jarak, awak boleh kira dia punya luas. Kenapa? Kerana bagi graf laju melawan masa, jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey, jadi dekat sini cikgu siap-siap keluarkan untuk kira luas segi 4, panjang darat lebar. Luas segi 3, 1/2 darat tapak darat tinggi. Luas trapezium, 1/2 darat hasil tambah dua sisi yang selari darat dengan tinggi. Okey, jadi tiga formula ni kita akan guna untuk kira luas di bawah graf. Kira macam luas biasa tu. Ini adalah contoh 13 buku teks muka surat 198. Graf laju melawan masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okey, jadi hitung A, jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okey, soalan A dia nak jarak, ini ada graf laju melawan masa. Jadi kita baru je belajar tadi, jarak sama dengan luas bawah graf. Jadi macam mana nak kira dia? Kira dia, untuk kira jarak, awak kira je luas bawah graf. Okey, jadi dalam tempoh 36 minit, maknanya keseluruhan graf ni kita akan kirakan. Okey, bila awak rujuk gambar graf sebelah kanan ni, cikgu bahagikan dia kepada tiga bahagian, A, B dan C. Okey, bentuk pertama adalah segitiga, bentuk kedua ialah trapezium, bentuk ketiga C adalah trapezium juga. Okay, jadi macam mana nak kira jarak dia? Kira luas bawah graf. Dekat sini cikgu dah keluarkan gambar dia. Ni segitiga A. Bawah dia 10. Tinggi dia 72. Okay, daripada sini sampai sini 10. Untuk trapezium B, daripada 10 hingga 20 tu maksudnya jarak dia 10 minit. Okay, jadi bawah cikgu tulis 10. Okey, ni 40 dan 72. Untuk trapezium C, bawah dia 16 kerana 36 tolak 20 dapat 16. Okey, apabila kita perhatikan dengan teliti, laju unit dia dalam kilometer per jam. Okay, pelajar perhatikan ya. Laju dalam unit jam. Sedangkan masa dia beri dalam unit minit. Okey, jadi bila dalam unit minit dan jam dia tak selari. Untuk tukar minit kepada jam, kita akan buat bahagi dengan 60 nanti. Okey, jadi tengok pada
segitiga yang pertama A 1/2. Okey, luas segitiga 1/2 darab dengan tapak. Okey, tapak ni belajar tapak ni 10 ni dalam unit minit. Kita kena tukar dia dalam unit jam. Jadi 10 perkan dengan 60. Didarabkan dengan 72. Okey, perlu ke 72 ni bahagi dengan 60? Tak perlu. Sebab 72 ni nilai bagi laju dan memang dalam unit jam. Tak perlu ubah apa-apa. Cuma 10 sahaja sebab 10 dalam minit kita nak tukar dia jadi jam. Supaya kedua-dua unit dia sama. Supaya kita boleh dapat nilai dia punya jarak dalam kilometer. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah trapezium. Rumus trapezium ialah 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari. Hasil tambah 2 sisi selari. Maksudnya dekat sini, sisi yang bertentangan ni, selari ni kita tambahkan. Jadi cikgu tulis 1/2 hasil tambah sisi selari ialah 72 darab dengan tambah dengan 40. Didarabkan dengan 10 bahagi dengan 60. Kenapa cikgu bahagi dengan 60? Sama kes dengan ni. 10 ni dalam unit minit, tukar dalam jam. Okey, untuk trapezium C, 1/2 sama lagi 72 tambah 40 darabkan dengan 16 dibahagikan dengan 60. Okey, jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia adalah 6 tambah 28/3 tambah 224/15. Jawapan akhir dia adalah 30.27 kilometer. Okey, jadi siap. Kita akan buat soalan B pula. Untuk soalan B, laju purata dalam kilometer per jam, kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okey, jadi imbas kembali dalam video part pertama, cikgu ada cakap laju purata sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi jumlah masa yang diambil. Okey, jadi kita tulis dulu. Laju purata. Okey, jumlah jarak dia dah dapat daripada soalan A tadi yang baru kita kira 30.27. Dibahagikan dengan jumlah masa, soalan kata masa dia adalah 36 minit. Okey, jadi soalan nak dalam jam. Macam tadi, 36 akan dibahagikan dengan 60. Okey, jadi awak tekanlah kalkulator tu, letak kurungan kat bawah dia. Nanti dia bahagi dulu. Dia bahagi 60 dulu, baru dia bahagi dengan 30.27 tu. Okey, jadi dapat jawapan dia ialah 50.45 kilometer per jam. Okey, jadi siap soalan B. Standard pembelajaran yang ketiga dalam video ini ialah mentafsir graf laju melawan masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, jadi kita akan tafsir dan huraikan graf laju melawan masa. Ni cikgu ada satu gambar contoh graf laju melawan masa. Okey, jadi kita cuba tafsirlah graf ni. Okey, daripada titik P ke Q, dia punya kecerunan adalah positif, menunjukkan berlakunya pecutan di sini. Okey, jadi maksud dia ada pecutan. Laju dia semakin bertambah, dia memecut. Apabila daripada Q ke R, laju dia sama saja, V. Nilai laju dia V. V. Dia tak berubah laju dia. Bila kita kata laju dia tak berubah, maknanya dia mengalami laju seragam. Garis mengufuk menunjukkan laju seragam. Okey, akhir sekali daripada titik R ke S, awak perhatikan pada graf laju ni, nilai laju akan semakin berkurang. Okey, kecerunan dia adalah negatif. Bila berlaku situasi ni, kita panggil dia sebagainya pecutan. Okay, jadi cikgu ulang. Kalau nilai M positif, dia adalah pecutan. Bila nilai laju tak berubah, dia laju seragam. Dan apabila laju berkurang, kita panggil dia sebagai nyah pecutan untuk nilai kecerunan yang negatif. Kita masuk contoh 15, buku teks muka surat 201. Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai serba Neka untuk membeli surat khabar. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai serba Neka tersebut.
Jadi ini graf laju melawan masa bagi perjalanan Encik Daniel Wong. Soalan pertama, huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. Soalan minta kita huraikan untuk 10 saat yang pertama kedudukannya di sini. Okey. Mana cikgu tahu di situ? Kerana masa dia daripada 0 hingga 10. Maknanya 10 minit pertama. Bila soalan kata huraian, maknanya akan ada ayat nanti. Untuk membuat huraian, data yang kita kena ada ialah kadar perubahan laju. Okey, jadi dekat tepi ni cikgu dah keluarkan formula kadar perubahan laju. Ialah perubahan laju dibahagikan dengan perubahan masa. Ataupun kita boleh buat laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa akhir tolak masa awal. Laju akhir tolak laju awal ni maksudnya perubahan laju lah. Okey, jadi kita akan kira kadar perubahan laju bagi 10 saat yang pertama. Jadi kadar perubahan laju 10 saat yang pertama ialah, jadi rujuk segi tiga yang cikgu kalikan hijau. Ini adalah awal, titik awal. Ini adalah akhir dia. Okay, jadi kenapa cikgu tak kata sini akhir dia? Kerana dia hanya melibatkan 10 saat yang pertama saja. Jadi ni awal dan ni akhir dia. Rumus kata laju akhir tolak laju awal. Okey, jadi laju akhir ialah 25 dan laju awal ialah 0. Gantikan saja nilai dia. 25 tolak dengan 0 dibahagikan dengan masa akhir 10 tolak dengan masa awal 0. Okey, jadi dapat nilai 2.5. Okey, jadi kita kena buat ayat. Kereta mengalami pecutan dengan kadar 2.5 meter saat negatif 2, kuasa negatif 2 dalam tempoh 10 saat. Okay, jadi cikgu dah tuliskan jawapan dia. Kereta mengalami pecutan dengan kadar 2.5 meter saat kuasa negatif 2 dalam tempoh 10 saat. Okey, jadi kita akan jawab soalan B. Apakah yang berlaku terhadap kereta Encik Daniel Wong dari saat 10 hingga ke saat 20? Maknanya ni, di kawasan ini. Jadi cikgu padam. Dia di kawasan yang berwarna merah ni. Okay, apa yang berlaku? Kita dapati laju dia tak berubah. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa kereta Encik Wong bergerak dengan laju seragam. Jadi kita jawab soalan B. Soalan B, jawapan dia adalah bergerak dengan laju seragam. Jadi nanti awak buat ayat penuh. Bergerak dengan laju seragam. Jadi siap, kita akan jawab soalan C. Soalan C, hitung kadar perubahan laju bagi 5 saat terakhir. Perhatikan pada kita punya graf. 5 saat terakhir tiada. Yang ada 15 saat terakhir. Ni kan 15 saat terakhir kan. Okay, jadi 5 saat terakhir kita tak tahu kedudukan dia di mana. Ada 15 saat terakhir. Okay, jadi tapi jangan risau kerana kadar perubahan laju bagi 5 saat terakhir, kadar perubahan laju 5 saat terakhir sama dengan kadar perubahan laju 15 saat terakhir. Kenapa cikgu boleh kata macam tu? Kerana dia berkongsi kecerunan yang sama. Okey, jadi perhatikan pada graf ni. Kecerunan untuk 5 saat terakhir adalah sama kedudukan dengan 15 saat terakhir. Apabila dia berada pada satu garis lurus yang sama, kecerunan dia sama. Okey, jadi kita boleh kata kadar perubahan laju dia juga akan sama. Jadi nak kira 5 saat terakhir awak tak payah pening, awak kira 15 saat terakhir punya kadar perubahan laju. Jadi soalan C, kadar perubahan laju 5 saat yang terakhir sama dengan, okay, cikgu colourkan sikit dekat sini, ni kita tengah kira yang ni. Ni dia punya akhir dan ini awalnya. Okay, jadi akhir. Kadar perubahan laju sama dengan laju akhir tolak laju awal. Laju akhir dia adalah 0 tolak dengan laju awal dia 25 dibahagikan dengan masa akhir tolak masa awal 35 tolak 20. Kita akan dapat negatif 5/3.
Meter saat negatif 2. Okey, jadi siap soalan C. Kita buat soalan D dulu. Soalan D, hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Okey, jadi cikgu nampak poin dekat sini dia nak nyatakan nyah pecutan. Kita dah belajar sebelum ini nyah pecutan adalah pada kawasan kecerunan negatif. Jadi di sini adalah nyah pecutan dia. Okey, jadi soalan minta kita hitung jarak. Untuk graf laju melawan masa, jarak ialah luas bawah graf. Okey, jadi cikgu tulis jarak sama dengan luas bawah graf. Okey, kirakan luas bagi kawasan yang cikgu tandakan warna kuning ni kerana di sinilah berlakunya nyah pecutan. Kita akan kirakan dia punya luas. Bentuk dia adalah segitiga. Tapak dia, nilai tapak dia adalah 15 dan tinggi dia adalah 25. Okay, jadi luas segitiga 1/2 darab dengan tapak 15 darab dengan tinggi 25. Okay, jadi tekan kalkulator, dapat nilai 187.5 meter. Okay, jadi soalan minta kita huraikan. Okey, jadi cikgu dah siap-siap tuliskan. Kereta bergerak sejauh 187.7 meter dalam tempoh 15 saat dengan nyah pecutan 5/3 meter saat kuasa negatif 2. Okey, itu adalah huraian dia. Data yang penting mesti awak tulis jarak, masa dan juga nyah pecutan dia. Untuk nyah pecutan, tak perlu tulis negatif bila dah tulis perkataan nyah pecutan. Okey, jadi bila awak tulis negatif, maksud dia ada nyah pecutan. Tak payah tulis negatif kalau tulis nyah pecutan. Tulis negatif, tak payah tulis perkataan nyah pecutan kat depan ni. Cikgu harap awak faham. Okey, kita masuk standard pembelajaran yang terakhir dalam video ini iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan graf laju melawan masa. Okey, kita masuk contoh 17, buku teks muka surat 204. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kenderaan. Graf OAB mewakili gerakan kereta Encik Zabadi dan graf CD mewakili gerakan teksi yang dipandu oleh Encik Lau. Diberi beza jarak di antara kereta dan teksi bagi tempoh 24 saat ialah 160 meter. Hitung nilai V. Okey, jadi dekat sini cikgu nampak dia beri kita beza jarak. Ini adalah graf laju melawan masa, maknanya kita kena kira luas bawah graf untuk dapat beza jarak. Okey, jadi cikgu tulis beza jarak sama dengan luas trapezium kena tolakkan dengan luas segitiga. Okey, jadi soalan dah beri, siap-siap. Beza jarak dia ialah 160. Luas trapezium, okey, ambil daripada data daripada gambar graf yang asal. Sisi yang bawah ni ialah 24, yang atas ni 24 tolak 8. Okey, jadi sini 24. Yang ini 24 tolak 8, kita dapat 16. Okey, jadi 16, 24 dan tinggi dia adalah V tolak 10. Okey, jadi buat kira-kira dia 1/2 didarabkan dengan hasil tambah sisi yang bertentangan 16 tambah 24 didarabkan dengan tinggi dia V tolak 10. Okey, jadi tolakkan dengan ini luas trapezium ya. Tolakkan dengan luas segitiga. Okey, jadi rujuk pada rajah. Segitiga ini dia punya tapak dia adalah 24 tolak 8. Okey, jadi tapak bawah dapat 16. Tinggi dia adalah V. 16 V. Jadi terus buat 1/2 darab dengan tapak 16 darab dengan tinggi dia V. Okey, jadi boleh tekan kalkulator terus daripada hujung ke hujung ni. Lepas tu awak tekan shift calculate 2 kali. Boleh dapat jawapan juga. Shift calculate. Tekan 2 kali. Boleh dapat jawapan terus. Okey, jadi cikgu tunjuk penyelesaian secara manual dia. Okey, yang sebelah sini tulis mula 160. Okey, cikgu salin semula. 1/2, 16 tambah 24 dapat 40. Okey, belakang dia V tolak 10. Tolak 1/2 darab 16 boleh potong terus, kita dapat 8V. Okay, darabkan dapat 8V.
Okey, yang depan boleh potong juga 1/2 bahagi dengan 40 dapat 20. Okey, jadi 160 sama dengan 20V tolak 200 tolak 8V. Okey, jadi kumpulkan adik-beradik V, negatif 200 ni pindah sebelah dia jadi tambah. 160 tambah 200 sama dengan 20V tolak 8V. Jadi tulis, kita tulis elok-elok sikit. 20V tolak 8V. Jadi sebelah sini dapat 360 sama dengan 12V. 360 bahagikan dengan 12 sama dengan V. V sama dengan 30. Okey, jadi tulis V kat depan, V sama dengan 30. Dapat jawapan. Okey, jadi siap, nilai V dia adalah 30. Okey, kita akan masuk contoh yang terakhir dalam video ini, iaitu contoh 18 buku teks muka surat 204. Soalan, graf laju melawan masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh T saat. Okey, jadi dia beri nilai T saat, dia tak bagi tahu kita berapa nilai T tu. Hitung A, kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat untuk 3 saat yang pertama. Okey, bila dia minta kadar perubahan laju, kita kena ingat formula kita, laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa akhir tolak masa awal. 3 saat pertama di mana? 3 saat pertama di sini. Ni daripada 0 sehingga 3. Jadi cikgu colourkan dia sikit dengan warna yang cikgu lorek warna purple ni. Okey, jadi dia punya laju akhir dia, ni akhir dia, awal dia pada 12 tu. Terus buat kadar perubahan laju 3 saat yang pertama sama dengan, ni soalan A ya, laju akhir 30 ditolakkan dengan laju awal 12 dibahagikan dengan masa 3 tolak 0. Okey, dapat nilai terus 6 meter saat kuasa negatif 2. Okey, dia mengalami pecutan. Kenapa? Kerana nilai dia punya kecerunan ni adalah positif. Untuk soalan A dah siap, kita pergi soalan B. Jarak yang dilalui dalam meter untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okey, bila dia kata tempoh 10 saat yang pertama, kawasan dia adalah pada tempat yang cikgu lorekkan ni. Okey, jadi di sini. Ni 10 saat yang pertama. Mana cikgu tahu sebab masa dia sampai 10. Kalau perhatikan pada rajah, ada dua bentuk. Yang pertama ialah trapezium, yang kedua adalah segi empat. Jadi cikgu tulis yang ini A, trapezium tu sebagai A dan B tu sebagai segi empat. Soalan minta jarak. Okay, kita dah belajar banyak kali tadi. Jarak bagi graf laju melawan masa ialah luas bawah graf. Jadi terus buat. Jarak sama dengan luas bawah graf. Okey, jadi untuk 10 saat yang pertama, dia ada bentuk trapezium dan juga segi empat. Okey, alamak. Okey, jadi cikgu dah keluarkan gambar dia. Gambar dia seperti ini. Dia ada trapezium A dan segi 4B. Okey, jadi jarak sama dengan luas bawah graf. Kita akan kirakan luas bagi trapezium A 1/2. Darabkan dengan hasil tambah sisi yang bertentangan. Darabkan dengan tinggi dia. Kemudian tambahkan dengan segi 4 ni. Panjang darab lebar. Okey, tekan kalkulator, dapat 63 tambah 200, 10. Tambahkan dapat 273 meter. Itulah jarak yang dilalui bagi tempoh 10 saat yang pertama. Okey, jadi kita masuk soalan C, nilai T. Jika magnitud kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10. Apa maksud selepas saat ke-10 ni? Di sini. Ni 10 lepas dia. Maknanya segitiga yang belakang ni. Okey, adalah sama dengan magnitud kadar perubahan laju 3 saat yang pertama. Okey, jadi ini adalah 3 saat yang pertama. Okey, jadi cikgu lorekkan warna biru ni. Dengan warna purple ni. Dia ada kaitan dengan dua benda ni. Apakah kaitan dia? Ni warna purple. Sekejap. Kaitan dia adalah, dia kata kadar perubahan laju dia adalah sama. Kadar perubahan laju adalah sama. Dia minta apa? Dia minta nilai T. Maknanya dekat sini kita kena bina persamaan linear. Okay. Untuk kawasan
A, ini B, cikgu tulis. Ini adalah awal dia dan ini adalah akhir dia. Bila dia minta kadar perubahan laju, mesti tahu mana awal, mana akhir. Okay, jadi ini awal, ini akhir. Okay, jadi untuk kawasan A, kita akan kira kadar perubahan laju dia. Laju akhir dia adalah 30, tolakkan dengan laju awal dia 12, bahagikan dengan masa dia 3 tolak 0. Untuk bahagian B, kadar perubahan laju dia adalah laju akhir dia 0, tolakkan dengan 30 dibahagikan dengan T tolak 10. Okey, jadi untuk pengetahuan pelajar, kita akan darabkan dengan negatif kerana dekat bahagian B ni dia mengalami nyah pecutan. Tapi kalau kita nak cari jarak, kita nak cari nilai masa, kita kena jadikan dia positif. Jadi darabkan saja dengan negatif. Okey, jadi lepas tu buat linear biasa. Jadi cikgu selesaikan. Boleh selesaikan sama-sama dengan cikgu. Boleh pause dulu video ni pun tak apa. Try jawab dulu. Okey, jadi 30 tolak 12 dapat 18/3. Samakan dengan yang ini dah jadi positif, 30 per T tolak 10. Okey, 18 bahagi 3 dapat 6. Sama dengan 30 per T tolak 10. Okey, jadi pindahkan kedudukan dia. T tolak 10 dah pindah tempat dengan 6. T tolak 10 sama dengan 5. 30 bagi 6 dapat 5. Okey, jadi T sama dengan 5 tambah 10. Kenapa tambah? Sebab tolak pindah sebelah jadi tambah. Okey, jadi dapat jawapan T sama dengan 15. Siap. Okey, jadi itulah jawapan dia. T adalah 15. Okey, terima kasih kerana menonton video cikgu. Tolong buat latihan selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.